Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-154 bersama dengan saya Umar Aziz. Seperti biasa, kita nak mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Jom kita lihat siapa yang ada di ruang komen. Ahlan Azimah, Hardi Suhaimi, Izzah Salik, Zimah Don, Arif Taib, Aisyah Usman, Syarina Uthman, Nur Hayati Yahya, Zabaria Muhammad Yusuf, Siti Fatimah Dahaban, Habibah Abdul Aziz, Galid Sprit, Ninda Anis, Anna Sukaimi, Nasirun Ori, Siha Cika, Nurasiyah Ahmad, Linina Baharum, Rozana Aziz, Rahila Junid, Elvira, Nurasiyah Ahmad, Wan Ismail Wan, Azizah Izzah, Zainab Mansur, kemudian Laila Khalid, Rafiza Abdul Karim, Kasih Masya, Zainur Rafa, Rosnah Ismail, Razia Mota, Muhammad Nizam Rahadi, Zaliha Kamaruddin, Ummi Zaihadi, Farida Hamdan, Raja Kamsiah, Ifah Aiman, dan juga Tuan Nur Rahim Syarif, Salabia Saad, Razali Muhammad Nurdin, Laitun Absah, Aminah Hitam, Nimah Muharran, Hayati Yusof, dan juga Zahara Alias, serta Nora Mat Darus, Wan Norma, Hasiah Nun, Zuraida Siddiq, Jamaliyah Manab, dan juga Z.A. Hashim, serta Normah binti Mustafa, Mazna Ahmad, Laila Umar, Nurani Ahmad, Wan Nasrah, Wan Ismail, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Syam Ahmad, Zuraidah Awang, Habibah Abdul Aziz, Eta Arifin, Zahini, Ramlah Sulong, Wati Hafiz, Hasbah Fauzi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang mendoakan, moga-moga doa yang sama bahkan berkali ganda Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat dan juga seluruh ahli keluarga sahabat-sahabat semua. Pada siri yang ke-154, kita dah tiba di mana? Kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang zikir ketika mana bermimpi baik ataupun buruk. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen bab yang ke-33. Bab yang ke-33, muka surat yang ke-201. Bab yang ke-33, muka surat 201. Zikir ketika bermimpi baik ataupun buruk. Lalu, setiap daripada kita pernah mengalami mimpi. Tetapi apakah adab-adab yang diajar oleh baginda Nabi SAW ketika mana bermimpi, sama ada mimpi itu baik ataupun mimpi itu buruk? Lalu kalaulah kita lihat di sini, ada beberapa riwayat yang dibawa, bermula daripada riwayat 298. Mohon je sebaik sahabat-sahabat yang belum untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita nak menjadi orang yang menyebarkan
perkara yang baik berkenaan tentang riwayat-riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sedang berada pada program, kalaulah ada yang pertama kali join, kita sedang berada dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-154. Kita dah mulakan daripada Januari. Buku yang kedua yang kita baca pada jam 6 petang setelah kita berjaya menyelesaikan buku sirah Ar-Rahiqul Maktum dalam lebih kurang beberapa ratus siri, 200 siri lebih. Dan sekarang kita berada pada kitab Al-Azkar Imam Nawawi, menceritakan tentang zikir-zikir, doa-doa yang diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada hari ini kita telah tiba pada tajuk zikir ketika mana bermimpi baik ataupun bermimpi buruk. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu ma yaqulu idza ra'a fi manamihi ma yuhibbu aw yakrah. Kata Imam Nawawi, zikir ketika mana bermimpi baik ataupun buruk. Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, sebelum meneruskan penerangan tentang hadis yang bakal kita baca, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tarful Fawaid wa Dharful Faraid. Apakah nama kitab beliau? Tarful Fawaid wa Dharful Faraid. Telah menerangkan ringkasan adab ketika mana melihat mimpi yang baik dan juga mimpi yang buruk. Maka kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, hasilu ma dhukira min adabir ru'ya salihah thalathan. Ringkasan daripada adab ketika mana melihat mimpi yang baik ada 3. Apakah adab ketika mana melihat mimpi yang baik? Ada 3. Lalu sahabat-sahabat catat, nanti bila kita baca hadis, maka mudah untuk kita gabungkan daripada satu riwayat ke satu riwayat. Apakah dia? Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamdullahi alaiha. Bila kita nampak mimpi yang baik, bila bangun daripada tidur, semestinya kita dah puji Allah dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama dan sebagainya. Tetapi puji Allah di atas melihat mimpi yang baik tadi. Yang kedua, wal istibsyaru biha, merasa gembira dengan melihat mimpi yang baik tersebut. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar, wal ikhbaru biha lakin liman yuhib duna man yakrahu. Dan yang ketiga, macam mana kita akan baca juga dalam hadis, maklumkan, ceritakan kepada orang yang kita percaya, orang yang kita suka, bukannya kepada orang yang kita tidak suka. Maka ini adalah 3 adab ketika mana melihat mimpi yang baik, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Seterusnya beliau menyebut, wa adabur ru'yal makruha arba'ah. Adapun adab ketika mana melihat mimpi yang tak baik ada 4. Apakah perkara yang perlu buat ketika mana melihat mimpi tak baik? Dan kita bakal baca juga dalam hadis-hadis yang kita baca nanti. Cumanya diringkaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, at-ta'awudzu billahi min syarriha, memohon perlindungan Allah daripada kejahatan mimpi yang dilihat. Maka itu yang pertama, memohon perlindungan Allah daripada kejahatan mimpi yang kita nampak ketika mana mimpi itu adalah mimpi yang buruk. Yang kedua, memohon perlindungan Allah daripada kejahatan syaitan. Sebab itu kalaulah kita mimpi yang buruk, kita akan baca riwayat yang mana kita digalakkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lalu memohon perlindungan Allah daripada kejahatan syaitan. Yang ketiga, pada waktu itu mengisyaratkan ludah. Wa an yatful, mengisyaratkan ludah ketika mana bangun daripada tidur. Maka mengisyaratkan ludah ketika mana bangun daripada tidur arah mana? Kita akan baca dalam riwayat, arah kiri kita. Dan yang keempat, wala yadhkuruha li ahadin asla, dan kalau mimpi yang buruk jangan langsung cerita kepada sesiapa. Maka ini 4 adab berkenaan dengan mimpi yang buruk. Yang keempat tadi, langsung jangan ceritakan kepada sesiapa pun. Sama ada orang yang kita suka ataupun orang yang kita tak suka. Jangan ceritakan mimpi yang buruk
kepada sesiapa pun. Namun di sini kata para ulama, 4 tadi berkenaan mimpi buruk daripada hadis-hadis yang diringkaskan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Namun ada penambahan, Zadal Bukhari, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menambah yang kelima ketika mana melihat mimpi buruk. Apakah benda yang kelima nak kena buat? Lalu ini daripada apa yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wahiyas salah, mendirikan 2 rakaat solat. Kalaulah nampak mimpi yang buruk, selain daripada dah buat 4 benda tadi, yang kelima dirikan solat. Apakah dalilnya? Dalilnya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faman ra'a syai'an yakrahu fala yakussuhu ala ahad wal yakum falyusalli. Yang mana dibawakan riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka sesiapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya dalam kurungan iaitu dalam mimpi, maka janganlah dia menceritakan kepada sesiapa pun. Wal yakum, dan hendaklah dia bangun dan pada waktu itu mendirikan solat. Maka yang kelima ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim iaitu mendirikan solat. Yang keenam ditambah dalam riwayat Imam Muslim, tak ada dalam riwayat Bukhari. Wazada Muslim sadisah, yang keenam yang ada dalam riwayat Imam Muslim, at-tahawulu min jambih alladhi kana alaih, menukar tempat tidur. Lalu ada dalam riwayat Muslim yang keenam iaitu menukar tempat tidur. Contohnya dia sedang tidur, contohnya kepalanya ke arah kanan saya. Lalu kalaulah contohnya pada waktu tu dia bermimpi buruk, maka sama ada dia tidur pada bahagian lain katil ataupun pada tempat lain, ataupun dia pindah dia punya bahagian kepalanya ke arah bertentangan dan arah lain. Apakah dalil untuk yang keenam ini? Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, idza ra'a, apabila melihat, ahadukum, salah seorang daripada kamu, ar-ru'ya, mimpi, fakarihaha, yang dia tidak suka, falyabsuk, maka hendaklah diisyaratkan ludah, ala yasarihi thalatha, ke arah kirinya sebanyak 3 kali, wal yasta'iz billahi minasyaitani thalatha, dan hendaklah dia memohon perlindungan Allah iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebanyak 3 kali, wa yatahawwalu min jambihi alladhi kana alaih, dan pada waktu itu hendaklah dia menukar tempat pembaringan tempat tidur dia. Maka ini adalah yang keenam yang dinukilkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi mengupaskan tentang semua riwayat-riwayat ini. Kata Imam Nawawi, wa yanbaghi an yajma'a baina hadhihi riwayat kullaha, dan seelok-eloknya seseorang itu dia buat semua yang telah disebutkan. 3 adab ketika mana melihat mimpi yang baik, 6 adab ketika mana melihat mimpi yang buruk, ataupun sekurang-kurangnya bila melihat mimpi yang buruk, ambillah satu sekurang-kurangnya. Maka kalaulah pada waktu itu melihat mimpi yang buruk, ambil satu. Afdalnya amalkan ke-6 adab yang disebutkan dalam hadis, ataupun sekurang-kurangnya adalah satu. Sebab itu kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, senang kalau kita nak amalkan ke-6 ini. Bagaimana? Senang pada waktu itu kita solat. Kita solat. Kenapa solat? Sebab kalau kita perhatikan bila kita solat, pada waktu itu sebelum membaca Al-Fatihah dalam solat disunnahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian ketika mana nak solat kita berwuduk, kita berkumur-kumur, dan pada waktu itu meludahkan, maka kita dah amalkan juga. Kemudian kita dirikan 2 rakaat solat, maka sebenarnya orang yang solat dia mengamalkan semua daripada adab-adab ketika mana melihat mimpi yang buruk. Sebab itu kata Imam Qurtubi, wala raiba anna salata tajma'u dhalika kullah, kerana bila seseorang tu dia melihat mimpi yang buruk, dia bangun solat, bahkan ketika mana dia solat dia bangun tinggalkan tempat tidur yang dia melihat mimpi yang buruk tadi, maka pada waktu itu dia mengamalkan kebanyakan daripada adab-adab ketika mana melihat mimpi yang buruk.
Lalu ini ringkasan daripada riwayat-riwayat yang kita bakal baca. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Ada satu lagi yang ketujuh, ketika mana melihat mimpi yang buruk. Maka ketika mana bangun melihat mimpi yang buruk, sebahagian daripada para ulama menambah yang ketujuh, iaitu membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi. Jom kita lihat apakah catatan Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini. Imam Nawawi menyebut, rawaina fi sahihil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Nawawi menyebut, kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari. Adakah riwayat ini hanya ada dalam Sahih Bukhari? Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Hajar menyebut, tidak, riwayat ini ada juga pada kitab-kitab yang lain. Sebagai contoh, sahabat-sahabat boleh catat, riwayat 298 ini ada juga dalam riwayat Imam Muslim dan juga dalam riwayat Imam Nasa'i serta dalam riwayat Imam Hakim. Lalu riwayat ini ada juga dalam riwayat Muslim, ada juga dalam riwayat Nasa'i dan juga dalam riwayat Imam Al-Hakim. Cumanya Imam Nawawi nukilkan di sini riwayat daripada Sahih Bukhari, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, dia telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha ta'ala 'alaiha wal yuhdits biha." Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat muka surat 202. Apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia suka, mimpi yang dia happy, mimpi yang dia seronok, maka pada waktu itu hendaklah dia bertahmid. Bertahmid maksudnya apa? Mengucapkan alhamdulillah. Dan di sini maksudnya memuji Allah. Bertahmid maksudnya ucapan alhamdulillah. Dalam erti kata yang lain, apakah maksud alhamdulillah? Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wal yuhdits biha, dan hendaklah dia menceritakan mimpinya. Namun nak ceritakan kepada siapa? Nak menceritakan pada waktu itu pada orang yang dia percaya, yang dia suka. Hendaklah dia menceritakan mimpi itu kepada orang yang dia suka dan juga orang yang dia percaya. Seterusnya, riwayat yang kedua. Riwayat yang ke-299. Nanti kita akan terangkan bila dah habis bab ini, kenapakah pada waktu itu nak cerita pada orang yang dia percaya, orang yang dia suka, orang yang baik. Dan bila mimpi yang buruk, maka pada waktu itu jangan cerita kepada sesiapa. Kita baca dahulu riwayat-riwayat yang ada pada bab ini. Riwayat yang ke-299. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, dalam riwayat yang lain ada disebutkan. Okey, dalam riwayat yang lain, maksudnya apa kata para ulama hadis? Masih lagi riwayat Bukhari dan juga kalau kita baca tadi riwayat Muslim. Ianya adalah riwayat daripada perawi yang lain. Jangan salah faham, riwayat yang berikut ini bukanlah daripada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tidak. Cumanya Imam Nawawi ringkaskan sebab riwayat ini adalah masyhur, terkenal. Tetapi kita tak tahu perawinya siapa. Sebab itu kita tambah. Kita tulis di sini dalam riwayat yang lain, iaitu daripada Abu Qatadah. Riwayat daripada Abu Qatadah. Kalau kita perasan riwayat yang 298 itu adalah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini bukanlah maksudnya perawi yang sama, sanad yang berbeza, tidak. Ianya memang keseluruhan sanad yang berbeza dan hadis pun berbeza sebenarnya. Cuma Imam Nawawi ringkaskan dengan perkataan wa fi riwayah. Maka sebab itu kita kena tambah, ini sebenarnya adalah hadis yang berbeza, iaitu hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Lalu apakah ringkasan dia? Ringkasannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada dua hadis, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri 298 dan hadis Abu Qatadah yang kita sedang baca riwayat 299.
Maka apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana fala yuhaddits biha illa man yuhibbu? Maka di sini ada penegasan jangan cerita kepada sesiapa kecuali orang yang sekian-sekian. Wa idza ra'a ghaira dhalik mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan falyasta'iz billahi min syarriha wa la yadhkurha li ahad fa innaha la tadurruh. Sabda Nabi SAW, maka ia bukan sambungan. Jangan salah faham, hadis 299 bukanlah sambungan 298. Ianya hadis yang berbeza, perawi yang berbeza, sanad yang berbeza. Maka sabda Nabi SAW, fala yuhaddith, maka jangan, bukan tidak. Fala ni sebenarnya adalah larangan, jangan. Maka fala yuhaddith biha, terjemahan tidak tu kita tukar kepada jangan. Okey. Maka jangan menceritakannya, iaitu mimpi yang baik tadi, kecuali kepada orang-orang yang dia suka. Okey, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang dia suka, orang yang dia percaya. Sebaliknya sabda Nabi SAW, manakala apabila melihat mimpi yang tidak disukai, mimpi yang buruk, mimpi yang tak baik, maka sebenarnya itu adalah daripada syaitan. Maka hendaklah dia memohon perlindungan daripada kejahatan syaitan dan jangan menceritakannya, iaitu mimpi itu, kepada sesiapa pun. Oleh itu, mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Apakah maksud daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebenarnya mimpi itu ceritakan kepada orang yang baik ataupun mimpi yang buruk jangan ceritakan kepada sesiapa? Para ulama berbeza pendapat apakah maksud daripada hadis-hadis ini. Cumanya kita ambil satu untuk hari ini. Maksudnya adalah, kata para ulama, seperti mana ketika mana kita sedang terjaga, seperti mana kita sedang terjaga, Allah perlihatkan banyak perkara dalam hati dan juga pemikiran kita. Macam contoh, sekarang sahabat-sahabat nampak saya sedang bercakap, tetapi mungkin dalam pemikiran, dalam hati saya ada sesuatu yang sedang saya gambarkan. Begitu juga sahabat-sahabat. Lalu, dalam ketika mana kita berjaga, ada sesuatu yang pada waktu itu Allah perlihatkan. Mungkin berkenaan peristiwa lalu, mungkin berkenaan tentang impian, mungkin berkenaan tentang sesuatu. Ada sesuatu gambaran yang Allah cipta yang mana kita nampak, kita bayangkan ketika mana kita sedang terjaga. Maka sebenarnya ketika mana kita mimpi, maka pada waktu itu ada sesuatu yang kita lihat. Hati kita melihat, walaupun kita sedang tidur, hati kita, pemikiran kita sedang melihat sesuatu daripada gambaran yang Allah nak tunjukkan, yang mungkin ada kaitan dengan kehidupan kita ataupun ada kaitan dengan apa yang bakal berlaku ataupun berkaitan dengan apa pun yang mungkin ada kaitan. Maka sebab itu sabda baginda Nabi SAW bahawa mimpi itu adalah umpama burung, Maksudnya pada waktu itu ianya adalah umpama burung. Ketika mana ditafsirkan mimpi itu oleh orang yang pada waktu itu tahu tafsiran dia, maka pada waktu itu ianya akan berlaku seperti mana yang ditafsirkan. Apakah maksud mimpi ini adalah umpama burung yang terbang? Ketika mana ditafsirkan Allahumma salli fa iza abbara waqa', sabda Nabi SAW, bila ditafsirkan, ditakbirkan, maka ia berlaku. Sebagai contoh, apabila, kata para ulama, apabila burung itu terbang, pada waktu itu ada kemungkinan dia akan terbang mungkin ke arah utara, mungkin ke arah selatan, mungkin ke arah timur mahupun barat. Ada banyak kemungkinan ke mana dia nak terbang. Begitulah juga mimpi. Ketika mana kita melihat mimpi, maka pada waktu itu ada banyak kemungkinan daripada mimpi-mimpi tersebut. Ada banyak kemungkinan daripada mimpi-mimpi tersebut. Ada banyak ihtimal apakah maksud mimpi tersebut. Maka apabila kita ceritakan kepada orang yang menginginkan kebaikan untuk kita dan pada waktu itu dia sebutkan makna yang baik, maka ada kemungkinan itulah yang bakal berlaku hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, bila kita ceritakan mimpi itu,
sama ada yang buruk memang tak digalakkan untuk cerita kepada sesiapa, ataupun pada waktu itu mimpi yang baik, maka pada waktu itu dalam sepotong hadis yang lain menyebut orang yang mula-mula sekali pada waktu itu mentadbirkan dia dengan syarat orang tu tahu pada waktu itu apakah maksud takbiran mimpi, maka itulah yang akan terjadi. Lalu apa yang ditafsirkan, ditakbirkan, maka itulah yang akan terjadi. Sebab itu sebahagian daripada para ulama menyebut bila digabungkan daripada riwayat-riwayat ini memberi pemahaman kepada kita bahawa ada kesan daripada orang yang mula-mula sekali mentakbirkan mimpi tadi, ada kesan. Kerana mimpi itu adalah umpama burung yang ada banyak kemungkinan. Tetapi bila dah dilafazkan ataupun ditakbirkan ataupun ditafsirkan oleh seseorang itu, yang mana mungkin pada waktu itu dia tak suka dengan kita, dia ada hasad, dengki dengan kita, dan dia sebut pada waktu itu salah satu tafsiran, dan dia adalah orang yang pertama, maka ada kemungkinan itulah maksud mimpi tersebut. Sebab itu Nabi SAW menyuruh, kalaulah mimpi yang baik, maka pada waktu itu ceritakan kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang baik, supaya dia boleh mendoakan, supaya dia boleh mengungkapkan ucapan yang baik. Namun bila mimpi yang buruk, jangan ceritakan kepada sesiapa, maka pada waktu itu ianya tidak akan memudaratkan. Ini maksud daripada riwayat-riwayat baginda Nabi SAW. Adapun ada lagi banyak pandangan-pandangan para ulama yang lain. Riwayat yang ke-300. Riwayat yang ke-300 dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya salihah wa fi riwayah ar-ru'ya al-hasanah min Allah wal hulmu min asy-syaitan, faman ra'a syai'a yakrahu falyanfuth an shimalihi thalatha walyata'awwadh min asy-syaitan fa innaha la tadurruh. Lalu kat sini disebut pada waktu berbeza daripada riwayat 299 adanya penambahan untuk isyarat ludah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Sabda Nabi SAW, mimpi yang baik datangnya daripada Allah dan mimpi yang buruk datangnya daripada syaitan. Lalu sesiapa yang bermimpi sesuatu yang dia tidak suka, maka isyaratkanlah ludah. Perkataan nafas maksudnya isyarat ludah. Ada isyarat ludah ke arah kiri dia. Falyanfus, maka hendaklah dia mengisyarat ludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Kata Imam Nawawi, kenapakah diperintahkan untuk isyarat ludah? Kerana syaitan itu digambarkan selalu datang daripada arah kiri ataupun sentiasa berada di bahagian kiri. Maka sebab itulah kita isyarat ludah dalam keadaan nak menghina syaitan ataupun pada waktu itu nak merendahkan apa yang cuba diganggu dan diwaswaskan oleh syaitan. Sebab itu kita disuruh untuk mengisyaratkan ludah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Wal yata'awwadh, dan hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Fa innaha la tadurruh, maka sesungguhnya mimpi itu tidak akan memberikan pengaruh buruk kepadanya. Lagi satu, sebahagian ulama menyebut, kenapa bila kita mimpi yang baik ceritakan kepada orang yang baik, dan kenapa kita mimpi yang buruk jangan ceritakan kepada sesiapa? Maka antara sebabnya adalah bila kita mimpi yang baik, dan pada waktu itu kalaulah kita ceritakan kepada orang yang mungkin tak suka, dengki dengan kita, maka akan bertambah kedengkian dia, dan pada waktu itu akan bertambah hasad dia. Maka sebab itu Nabi menggalakkan untuk kita hanya menceritakan kepada orang yang baik. Dan kenapa mimpi buruk jangan diceritakan? Supaya pada waktu itu kita tidak terlalu terbawa-bawa, dan pada waktu itu kita tidak akan orang yang tak suka dengan kita pada waktu itu akan berasa gembira ketika mana mendengar mimpi buruk kita, lalu pada waktu itu dia akan gembira kerana menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dan ada banyak lagi pandangan para ulama tentang kenapa mimpi yang baik itu dicerita kepada orang yang tertentu dan kenapa mimpi buruk itu jangan diceritakan kepada sesiapa. Riwayat yang ke-301
Riwayat yang ke-301 macam kita sebut, ia dalam Sahih Muslim diperintahkan, disuruh, digalakkan untuk tukar tempat tidur. Maka dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, okey, dalam riwayat yang lain disebut dengan lafaz falyabsuq basaqah sebagai ganti falyanfuth, namun maksudnya tetap sama, iaitu tiupan kecil tanpa ada ludah yang keluar. Isyarat ludah, basaqa dan juga nafatha. Riwayat yang ke-301. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik kepada yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca tajuk amalan-amalan ketika mana melihat mimpi yang baik maupun mimpi yang buruk. Maka kalau kita perasan pada riwayat 300 adanya penambahan untuk mengisyarat ludah. Lalu apakah penambahan yang ada pada riwayat 301? Itulah untuk berpindah tempat tidur. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalatha." Lalu kita nampak riwayat ini datang dengan perkataan basaqa, riwayat 300 dengan perkataan nafatha. Dan Imam Nawawi berpendapat kedua-duanya di sini memberi makna yang sama, iaitu isyarat ludah, tiupan tanpa keluarnya air liur. Janganlah pula kita keluar, si ambil kahak lagi dan kemudian ludah, dan pula sebelah tu ada anak, ada pasangan, ada isteri ataupun suami. Boleh jadi bukan sahaja mimpi itu tak memberikan mudarat, tetapi pukulan yang bakal tiba tu yang memberi mudarat. Lalu maksud basaqa dan juga nafatha pada waktu itu adalah isyarat ludah, bukan ludah betul-betul. Nanti bila pasangan bangun tidur esok harinya penuh ludah. Sebab banyak kali dia nampak mimpi buruk, sekali nampak ludah 3 kali. Pada waktu tu kesian anak, pasangan yang tidur di sebelah kiri dia. Lalu maksud di sini adalah isyarat ludah. Lalu di riwayat seterusnya 301 ada penambahan apa yang patut dia buat. Apakah dia? Dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalatha wal yasta'iz billahi minasyaitan thalatha wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih." Pada riwayat ini adanya penambahan kena tukar tempat tidur kalaulah dia mimpi yang tak baik pada tempat tersebut. Sabda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukai, yang tak baik, mimpi yang buruk, maka ludahlah ke sebelah kiri. Di sini kena betulkan. Mana tahu ada orang yang baru join, maka pada waktu tu dia ambil betul-betul terjemahan ludah. Lalu dia kata, saya amalkan sabdaan Nabi, dia betul-betul ludah. Lalu sebenarnya kena betulkan terjemahan di sini, isyarat ludah. Seperti mana yang kita dah baca pada keterangan Imam Nawawi pada perenggan sebelum ini. Isyarat ludah. Isyarat ludah. Maka mohon tambah di sini terjemahan isyarat ludah. Maka hendaklah dia isyarat ludah berapa kali? Sebanyak 3 kali. Arah mana? Arah kiri. Lalu kemudian memohon perlindungan Allah daripada godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berapa kali? 3 kali. Dan kemudian hendaklah dia menukar kedudukan tidur dia. Tidur dekat tempat lain. Mungkin dia nampak mimpi tu sebab dia tidur dekat sofa. Sebelum tidur tengok cerita drama, movie seram, terbawa-bawa dalam mimpi. Terbawa-bawa dalam mimpi, dia tengok cerita zombie ke ataupun bunuh-bunuh, terbawa dalam mimpi dan pula tidur atas sofa. Maka pindah tempat tidur. Ataupun kalau atas katil, maka kalaulah katil tu besar, maka pindah tempat tidur. Dan kalaulah waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, katil tu penuh, ada pasangan dan sebagainya, tukar tempat tidur dengan isteri. Tukar tempat tidur adalah salah satu di antara adab ketika mana melihat mimpi yang buruk. Kita tak sempat nak habiskan bab ini. InsyaAllah kita akan sambung esok daripada riwayat 302. Saya harap sahabat-sahabat belajar sesuatu. Saya harap
ada sesuatu yang dapat dipelajari pada hari ini. Moga-moga kita boleh amalkan insya-Allah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita sentiasa mengikut seperti apa yang telah diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Insya-Allah pada malam ini kita akan bertemu dalam program Telegram channel Kuliah Umar Aziz dalam perbincangan ataupun perkongsian kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uwaimar bin Malik radhiyallahu taala anhu, ataupun nama beliau yang terkenal Abu Darda, pada jam 9 malam hanya di Telegram. Dan kalaulah ada di antara para sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar ataupun ingin untuk menghadiahkan kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Dan kalaulah masih ada yang ingin bersama dalam program ibadah kurban di bumi Mekah, masih lagi dibuka. Dan terima kasih kepada semua yang telah bersama dalam program ibadah kurban di Mekah. Boleh tekan link yang ada di ruang komen. Kita jumpa jam 9 malam nanti di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.